Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nasratul Umairah. Nama saya Nur Marisa. Dan nama saya Nur Iman Nadia. Kami ingin mengupas tentang topik Penghayatan akhlak dan sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Baiklah, kita terus kepada pengenalan. Akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW saling berkait kerana akhlak baginda adalah cerminan sunnahnya. Baginda adalah teladan terbaik yang menunjukkan bagaimana seorang Muslim sepatutnya menjalani kehidupan yang berakhlak mulia. Umat Islam dianjurkan untuk mencontohi baginda dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 21. Dengan meneladani akhlak dan sunnah Nabi, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan dekat dengan ajaran Allah serta meraih keberkatan di dunia dan di akhirat. pengertian akhlak. Akhlak berasal daripada bahasa Arab iaitu khuluq yang diertikan sebagai budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Akhlak adalah satu keadaan diri yang semula jadi, melahirkan tingkah laku secara langsung tanpa memerlukan fikiran dan pengertian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta perasaan semula jadi ini dalam diri manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikannya dan kecewa orang yang menodainya. Surah Asy-Syams ayat ke-7. Ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan dalam diri manusia unsur baik dan unsur buruk fasik terpulang kepada keturunan manusia untuk memilih salah satu daripadanya. Oleh itu, ulama telah membahagikan akhlak manusia kepada dua kategori, akhlak baik iaitu mahmudah, akhlak jahat iaitu mazmumah. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis akhlak. Jenis akhlak terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mazmumah dan juga akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah merupakan perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Manakala akhlak mahmudah pula terpancar melalui hati yang terpuji, menerusi kelakuan dan tingkah laku yang mulia. Ciri-ciri akhlak mazmumah. Yang pertama, sikap iri dengki. Tidak senang melihat orang lain berjaya. Seterusnya, sering marah, mudah hilang sabar dan marah. Seterusnya, sikap riak, menunjuk amal baik untuk mendapatkan pujian. Yang seterusnya, sikap berputus asa, iaitu berasa tiada harapan dalam kehidupan. Selanjutnya, bersangka buruk, iaitu berprasangka negatif terhadap orang lain. Seterusnya, bakhil, iaitu bersikap kedekut dan tidak mahu berkongsi. Seterusnya, bersikap tamak, iaitu keinginan berlebihan untuk mempunyai harta. Dan seterusnya, sikap sombong, iaitu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Manakala ciri-ciri akhlak mahmudah pula ialah sabar dan mampu menahan diri sewaktu berada dalam kesulitan. Seterusnya, sikap syukur, iaitu berterima kasih atas setiap kurniaan dan nikmat. Seterusnya, bersikap benar, iaitu selalu berkata dan bertindak benar. Seterusnya, bersikap jujur, iaitu ikhlas dalam kata dan perbuatan. Selanjutnya, pemaaf, iaitu merupakan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Seterusnya, seseorang yang pemalu, iaitu mampu menjaga adab dan juga maruah. Selanjutnya, sikap tawakal, iaitu berserah kepada Allah selepas berusaha. Seterusnya, amanah, iaitu mampu menjaga tanggungjawab dengan baik. Selanjutnya, bersikap berani, iaitu berani menghadapi cabaran. Apa pun cabaran? Sekarang kita ingin mengupas tentang akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia Rasulullah terdapat banyak sekali, tetapi kita ingin mengupaskan yang pertama iaitu amanah yang bermaksud dipercayai. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan kepada kami, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang jika dia tidak mampu memenuhi janji. Dengan itu, kita tidak boleh berjanji sekiranya kita tahu kita tidak mampu untuk memenuhi. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW merujuk kepada tanggungjawab yang diberikan kepercayaan bahawa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut tanpa mengabaikannya. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaan di Syam. Baginda percaya dan mampu menguruskan perniagaan tersebut. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Baginda dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Sifat amanah Nabi Muhammad itu dapat membuktikan dia mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih baginda untuk menjadikan sebagai suaminya. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW berjaya menambat hati seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab yang diberi nama Khadijah, dan akhirnya sifat jujur dan amanah baginda menyebabkan perniagaan mendapat keuntungan yang besar dan berjaya dan memberikan gelaran kepadanya Al-Amin. Seterusnya, sifat tabligh yang bererti penyampaikan. Sifat tabligh Nabi Muhammad SAW merujuk kepada kemampuan dan cara beliau menyampaikan wahyu Allah serta mengajak umat kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad menggunakan pendekatan yang lembut dan bijaksana yang menyesuaikan cara penyampaian dengan keadaan dan karakter pendengar. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril dan menyampaikannya kepada umatnya dengan jujur tanpa mengurangkan atau menambahkan apa-apa maklumat. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira status, kaya atau miskin, hamba atau merdeka. Seterusnya ialah sifat fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana. Dalam surah Al-An'am ayat 83, Allah berfirman, artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Antara sifat fatonah yang boleh kita pelajari adalah dengan merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Selain daripada itu, kita juga perlu mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Selain daripada itu, kita juga boleh merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Sifat fatonah juga boleh didapati dengan berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Antara sifat fatonah Rasulullah SAW yang ditunjulkan dalam kehidupan seharian baginda adalah ketika Rasulullah berdebat dengan orang kafir Quraisy. Di sini kita dapat lihat walaupun Nabi Muhammad SAW berdepan dengan musuhnya, namun beliau tetap mengaplikasikan sifat fatonah dalam dirinya untuk berdebat dengan orang kafir Quraisy tersebut. Selain daripada itu, Rasulullah juga menyampaikan dakwah. Rasulullah sangat bijak dalam berkata-kata dan berfikir sebelum melakukan sesuatu. Selain daripada itu, Rasulullah juga bijak dalam menyusun strategi, terutamanya untuk peperangan dan dalam mentadbir negara. Rasulullah SAW juga sangat bijak dan
mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya ketika pada waktu itu mereka masing-masing ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Namun, baginda mengaplikasikan sifat fatanah dalam dirinya dan mencadangkan idea tersebut. Pemimpin yang bijaksana ini bukan sekadar menyalahkan ketokohannya dalam bidang agama, tetapi juga pengurusan dan pentadbiran serta ekonomi, sosial dan bidang yang lain seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Penghayatan akhlak sebagai seorang Muslim. Penghayatan akhlak sebagai seorang Muslim merujuk kepada cara seseorang mengamalkan nilai-nilai yang baik berlandaskan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Akhlak dalam Islam adalah berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menekankan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati dan kasih sayang terhadap orang-orang lain. Antara contoh akhlak yang baik yang perlu diterapkan oleh setiap Muslim adalah jujur dan amanah, sentiasa berkata benar dan tidak menipu dalam apa jua keadaan. Seterusnya, bersabar, iaitu mampu mengawal diri daripada marah dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Seterusnya, mempunyai kasih sayang, iaitu mampu menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, jiran dan semua makhluk. Seterusnya, sikap hormat, iaitu mampu menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sekarang kita ingin membicarakan tentang pengertian sunnah. Pengertian terbagi kepada dua menurut bahasa dan menurut istilah. Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan atau kehidupan sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Manakala menurut istilah, dia terbagi kepada dua di sisi ahli hadis dan di sisi ahli usul. Yang pertama, sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir iaitu persetujuan, sifat hulukiyah, sifat khalaqiyah dan kehidupan baginda SAW sama ada sebelum perutusan atau sehingga baginda telah menjadi rasul. Di sisi ahli usul, sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir iaitu persetujuan baginda SAW. Sekarang, ciri-ciri sunnah terbagi kepada 4. Yang pertama, komprehensif iaitu meliputi semua aspek kehidupan manusia bermula dari kelahiran sehingga kematian, bahkan sejak proses janin sehinggalah selepas daripada kematian. Selain itu juga, metod ini bertujuan agar kehidupan manusia itu berjalan sebagaimana manusia dikehendaki oleh syarak dan diajar oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keseimbangan. Sunnah ini memupuk atau menitik beratkan terhadap keseimbangan antara roh dan jasmani, akal dan hati, dunia dan akhirat, contoh dan realiti, teori dan praktikal, gaib dan nyata, kebebasan dan tanggungjawab, individu dan berkumpulan, serta ikutan dan juga rekaan. Yang ketiga, realiti. Sunnah Nabi Muhammad SAW berinteraksi tidak dengan manusia sebagaimana manusia itu adalah seperti malaikat. Bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW bersifat meraihkan segala yang berkaitan dengan manusia seperti keperluan dan keinginan mereka. Di samping itu juga,
Sunnah Nabi Muhammad SAW meraihkan sifat manusia yang lemah dan serba kekurangan yang terdapat dalam diri. Akhir sekali, kita akan membincangkan tentang kesederhanaan atau memudahkan. Di antara keistimewaan metod ini adalah ingin memudahkan kepada setiap pengikutnya. Tambahan pula, tidak terdapat di antara semua di dalam sunnah perkara-perkara yang dilihat membebankan kepada pengikutnya jika ia difahami dengan pemahaman yang sebenar. Seterusnya, kita beralih kepada contoh sunnah yang boleh diikuti selaku kita sebagai khalifah. Yang pertama, sunnah dalam bersedekah. Umat Islam amat digalakkan untuk bersedekah sebagai tanda syukur dengan segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, sunnah lain ialah ziarah orang sakit. Rasulullah SAW sangat menekankan sunnah ini dalam masyarakat sekarang. Sunnah ini juga merupakan satu sunnah sosial yang dianjurkan untuk menjaga ikatan silaturahim sesama manusia. Selain daripada itu, sunnah yang boleh kita ikuti ialah solat berjemaah. Solat berjemaah bukan sahaja mendapat ganjaran 27 lipat kali ganda bagi sesiapa yang melakukannya, malah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia. Selain daripada itu, amalan sunnah yang paling senang untuk semua umat Islam yang boleh kita ikuti ialah dengan berzikir. Amalan berzikir boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain berzikir menggunakan lisan atau lidah, kita juga boleh berzikir melalui hati. Zikir melalui hati boleh dilaksanakan ketika kita sedang baring mahupun duduk ataupun berdiri. Seterusnya, menyebarkan salam juga merupakan sunnah yang sangat dituntut. Menyebarkan salam ialah mengucapkan salam ketika bertemu sesama manusia atau Muslim untuk menyebarkan kedamaian. Selain daripada itu, kita juga boleh mengeratkan silaturahim antara manusia. Seterusnya, antara contoh sunnah lain yang boleh diikuti kita selaku khalifah ialah bersiwak. Bersiwak menggunakan kayu siwak ini ialah gosok gigi bagi menjaga kebersihan mulut, terutamanya sebelum kita tidur. Amalan Rasulullah SAW yang sangat dituntut dan pada zaman sekarang ramai orang yang masih mengamalkannya. Seterusnya, amalan sunnah yang sangat dituntut yang kita boleh ikuti ialah mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim ini adalah sebagai tanda bentuk kasih dan sayang kepada mereka. Doa mereka juga amat makbul. Jadi, tidak salah apabila kita mengusap kepala anak yatim sekaligus meminta mereka untuk mendoakan kesejahteraan kita. Selain daripada itu, berbuat baik kepada tetangga. Amalan sunnah berbuat baik kepada tetangga ini sangat dituntut. Hal ini kerana apabila kita menjaga keharmonian tetangga, hidup kita akan lebih aman dan damai. Berbuat baik kepada tetangga ini untuk mengeratkan silaturahim dan memuliakan saudara sesama Islam ataupun saudara sesama manusia. Jiran kita tidak kira agama ataupun kaum. Seterusnya, contoh sunnah yang lain kita boleh ikuti ialah berwuduk sebelum tidur. Apabila kita berwuduk sebelum tidur, kita dapat mengelakkan diri daripada kotor dan juga mimpi ngeri. Berwuduk untuk kekal suci dan bersih.
Kita juga tidak tahu ajal kita bila akan tiba. Jadi, apabila kita berwuduk sebelum tidur, kita akan dapat mengekalkan kesucian kita. Seterusnya, membaca Al-Quran. Dalam riwayat Al-Bukhari ada menyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seterusnya, mari kita lihat kesan penghayatan amalan sunnah. Yang pertama, dapat meningkatkan iman seseorang individu. Pengamalan sunnah dapat membantu memperkuatkan iman serta kepercayaan kepada Allah. Hal ini dapat memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam kehidupan individu. Seterusnya, dapat memberikan kesihatan yang lebih baik. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang individu yang mengamalkan sunnah seperti bersiwak, berpuasa dan menjaga kebersihan dapat memberi manfaat kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental mereka. Hal ini dapat menjadikan seseorang individu lebih cergas dan bertenaga. Seterusnya, melalui aspek keharmonian sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mengamalkan sunnah seperti memberi salam dan berbaik-baik sesama masyarakat dapat menjadikan kehidupan mereka lebih harmoni dan saling menghormati serta dapat mengurangkan konflik serta pergeseran. Seterusnya, melalui aspek pengembangan diri. Seseorang yang mengamalkan sunnah mendorong individu untuk sentiasa berusaha menjadi lebih baik, meningkatkan kemahiran dan memperbaiki diri dalam semua aspek kehidupan. Seterusnya, ketenteraman minda. Penghayatan sunnah seperti berdoa dan berzikir dapat memberikan ketenteraman kepada hati dan juga minda. Seseorang individu dapat menghadapi stres dan cabaran hidup dengan lebih baik. Seterusnya, peningkatan pengetahuan. Seseorang yang mengikuti sunnah dapat mendorong mereka untuk belajar lebih lanjut tentang agama, memperdalamkan ilmu pengetahuan mereka dan dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik.